ketahui setiap negara mempunyai undang-undang, tidak terkecuali negara Malaysia yang kita cintai ini. Di Malaysia, undang-undang dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia. Mengikut Kamu Dewan Bahasa edisi keempat, perlembagaan ditaktifkan sebagai undang-undang atau peraturan negeri. Oleh kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum atau juga dikenali sebagai masyarakat majmuk, maka haruslah kita hidup berlandaskan 5 elemen dalam persekutuan yang merupakan tiang seri kepada hubungan antara bangsa-bangsa atau kaum-kaum di Malaysia. Asar di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah elemen asas yang sudah termaktub di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Unsur-unsur tradisi ini juga telah ada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, iaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, agama Islam merupakan agama majoriti dianuti rakyat, kedaulatan sistem beraja dan kedudukan istimewa anak watan. Perlembagaan Malaysia dirangka oleh Suruhanjaya RED, di mana melalui Suruhanjaya ini telah mengambil kira pandangan pelbagai pihak yang diwakili oleh parti politik, iaitu Parti Perikatan. Parti Perikatan terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC. Pada 16 September 1963, Perlembagaan Persekutuan juga disebut sebagai Perlembagaan Malaysia. Tolak ansur antara orang Melayu dan bukan Melayu pada ketika itu turut menyumbang kepada isi kandungan Perlembagaan Persekutuan. Antara yang diusulkan oleh Parti Perikatan dalam Memorandum Suruhanjaya RED adalah kedudukan orang Melayu, agama dan bahasa tanpa mengabaikan hak kaum bukan Melayu sebagaimana yang dilampirkan dalam buku Kontrak Sosial yang ditulis oleh Muhammad Rizali Yaakob dan Sam Rahayu. Namun begitu, masyarakat pada hari ini sudah mula mempersoalkan kerelevanan unsur tradisi serta menimbulkan pelbagai isu perkauman, penghinaan raja, konflik serta kritikan terhadap autoriti agama Islam, isu permartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta pertikaian terhadap kedudukan istimewa orang Melayu sehingga menimbulkan ketegangan antara kaum. Oleh itu, masyarakat Malaysia seharusnya memahami perihal Perlembagaan Persekutuan agar peristiwa berdarah 19 Mei tidak berulang lagi. Okey, seterusnya ialah latar belakang kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana persepsi ini mempengaruhi hubungan antara kaum dan kestabilan sosial di Malaysia serta memberi cadangan untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai elemen-elemen ini di kalangan masyarakat bukan Melayu. Terdapat 5 unsur tradisi dalam perlembagaan. Pertama, bahasa kebangsaan. Walaupun terdapat pelbagai bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia, bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Yang kedua, agama persekutuan. Walaupun mempunyai dasar kebebasan beragama, keistimewaan Islam sebagai agama rasmi dan kedudukan agama-agama ini perlu diberi perhatian. Bagi masyarakat bukan Islam, pemahaman mereka tentang agama dan peranan agama dalam kehidupan mungkin berbeza. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu. Elemen ini memberikan hak-hak istimewa kepada orang Melayu dan pelbagai aspek termasuk ekonomi, pendidikan dan politik. Namun, kedudukan istimewa ini sering menjadi kontroversi dan dilihat sebagai diskriminasi terhadap masyarakat bukan Melayu. Keempat, kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak. Elemen ini memainkan peranan penting dalam mempromosikan keadilan dan kesaksamaan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Terakhir, pemerintahan beraja. Ia memainkan peranan penting dalam mempromosikan kestabilan politik dan sosial di Malaysia. Namun, pemerintahan beraja juga sering menjadi sasaran kritikan dan kontroversi. Bagi masyarakat bukan Melayu, pemahaman mereka tentang sistem pemerintahan beraja dan kedudukan raja mungkin berbeza. Ia mungkin mempengaruhi persepsi mereka terhadap perlembagaan sebagai dokumen asas negara dan tahap kepatuhan mereka terhadap sistem pemerintahan beraja.
Seterusnya, permasalahan mengenai persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi dalam perlembagaan. Yang pertama ialah kurangnya pemahaman terhadap perlembagaan Malaysia. Hal ini boleh menyebabkan tanggapan mereka menjadi negatif dan kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam elemen-elemen tersebut. Selain itu, ketidakseimbangan penekanan. Ini bermaksud bahawa mereka merasakan perlembagaan Malaysia lebih menekankan unsur Melayu dan agama majoriti seperti Islam sahaja. Hal ini boleh mendorong persepsi yang tidak seimbang dan kurangnya pengetahuan bagi mereka yang bukan daripada latar belakang Melayu. Akhir sekali adalah mengenai kebimbangan mereka terhadap dominasi budaya Melayu. Mereka risau tentang dominasi budaya Melayu dalam aspek-aspek kehidupan negara, termasuk dalam sistem perlembagaan dan boleh mengancam identiti budaya mereka sendiri. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan mereka. Bagi mengatasi cabaran atau permasalahan ini, amat penting untuk Kerajaan Malaysia memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat bukan Melayu agar persepsi mereka terhadap perlembagaan bertukar menjadi pandangan yang positif. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Pertama, menilai tahap pemahaman masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Objektif ini penting kerana persepsi dan pemahaman mereka terhadap elemen-elemen ini dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan mereka terhadap perlembagaan sebagai suatu dokumen asas negara. Kedua, mengenal pasti isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat bukan Melayu dalam memahami dan mengamalkan 5 elemen tradisi dalam perlembagaan. Cara ini akan membantu mengenal pasti halangan dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat bukan Melayu dalam memahami dan mengamalkan aspek-aspek tradisi dalam perlembagaan. Isu-isu seperti bahasa, budaya dan perbezaan agama mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi dan pemahaman mereka. Yang terakhir, mencadangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi dalam perlembagaan. Ia akan membantu mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat bukan Melayu terhadap perlembagaan sebagai dokumen asas negara. Ini boleh mencangkup strategi untuk menyampaikan maklumat tentang perlembagaan dengan cara yang mudah difahami. Ramai pekaji yang membuat kajian tentang topik ini. Antaranya ialah Ratnam 1969 yang membuat kesimpulan bahawa wujudnya beberapa rakyat bukan warga negara Malaysia yang menentang status istimewa rakyat Malaysia. Beliau juga mengulaskan tentang rakyat Malaysia yang sebulat suara dalam hal ini dan mempunyai taraf hidup yang lebih baik jika dibandingkan dengan bangsa lain. Seterusnya, merujuk kepada modul hubungan etnik 2007. Ini merujuk kepada peruntukan Islam dan status istimewa rakyat Malaysia. Perbahasan mengenai isu ini tertumpu kepada Islam harus menjadi agama persekutuan kerana ia telah berakar panjang di tanah Melayu dan masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara hidup dan pemikiran rakyat Malaysia berbanding agama lain. Akhir sekali, kajian daripada Ros Fazila Abdul Rahman dan Ayu Nur Azila Muhammad 2007. Kajian mereka menunjukkan bahawa kesedaran rakyat Malaysia terhadap hak istimewa dalam perlembagaan adalah sangat baik iaitu 97%, tetapi kesedaran masyarakat bukan Melayu terhadap hak istimewa masih rendah iaitu 62.5%. Oleh itu, masyarakat bukan Melayu haruslah diberikan penekanan dan pendedahan tentang perlembagaan agar mereka dapat memberikan pandangan yang berbeza terhadap keistimewaan orang Melayu. Metodologi kajian kami adalah langkah-langkah yang sistematik dan terencana untuk memastikan pencapaian objektif dan matlamat kajian dengan menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian dan analisis data yang sesuai. Metodologi yang kami gunakan membantu kami menjalankan kajian secara teratur dan memahami secara jelas bagaimana proses kajian ini dijalankan. Dalam menjalankan kajian mengenai persepsi masyarakat bukan Melayu terhadap 5 elemen tradisi dalam perlembagaan, kami mengadopsi beberapa kaedah kajian yang membolehkan kami mengumpulkan data dan maklumat yang sahih dan tepat. Antaranya, kami menggunakan laman sesawang sebagai sumber pencarian yang popular, termasuk laman sesawang seperti Google Scholar, untuk mengakses sumber rujukan yang berkaitan seperti jurnal, akhbar dan artikel yang relevan dengan tajuk kajian kami.
Ini membolehkan kami mendapatkan informasi terkini dan maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Seterusnya, kami mencari dan mengumpulkan rujukan bercetak dari toko-toko akhbar dan buku lama di kawasan tempat kami menjalankan kajian. Selain itu, kami juga mengunjungi perpustakaan di kampus dan bandar untuk mendapatkan informasi dan maklumat yang sahih serta merujuk kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian ini. Akhirnya, kami menjalankan soal selidik dalam talian dengan menggunakan borang yang disiapkan khusus yang mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan kajian. Borang ini disebarkan kepada sasaran yang telah kami tetapkan, termasuk masyarakat bukan Melayu yang menjadi subjek kajian kami. Melalui soal selidik ini, kami dapat mengumpulkan data secara sistematik dan memperoleh pandangan luas dari responden. Analisis dan dapatan berdasarkan persepsi masyarakat orang bukan Melayu terhadap 5 elemen utama, iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, hak-hak istimewa orang Melayu dan bumi putera, serta kebebasan beragama. Bagi kedaulatan Raja-Raja Melayu boleh dilihat sebagai simbol kekuasaan tradisional dan diiktiraf sebagai ketua agama Islam serta menjadi perwakilan negara. Kedudukan agama Islam juga diiktiraf sebagai agama rasmi di Malaysia dan berbilang agama yang perlu dihormati bagi menjamin keharmonian negara. Kedudukan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Namun, ianya digunakan dalam hubungan rasmi dan penting dalam memahami sejarah dan budaya Malaysia. Seterusnya, hak-hak istimewa orang Melayu dan bumi putera penting untuk menyeimbangkan keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Malahan, masyarakat orang bukan Melayu mungkin mempunyai pandangan yang berbeza mengenai hak-hak istimewa orang Melayu. Akhir sekali, kebebasan beragama untuk mengamalkan agama mereka tanpa sebarang gangguan dan halangan daripada pelbagai pihak. Namun, masyarakat orang bukan Melayu juga menghargai betapa pentingnya kebebasan beragama dan melindungi hak-hak asasi manusia daripada Perlembagaan Malaysia. Tuntasnya, pemahaman dan penghayatan yang betul terhadap elemen-elemen tradisi dalam Perlembagaan Malaysia perlu diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah masyarakat orang bukan Melayu. Oleh itu, elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan merupakan asas yang kukuh dalam membentuk identiti dan kebudayaan negara Malaysia. Secara tidak langsung, persepsi 5 elemen utama bagi masyarakat bukan Melayu amat penting dalam membina negara yang maju dan sejahtera, di samping memelihara keamanan dan kesatuan dalam masyarakat yang berbilang kaum.